1.3.2 Menyelesaikan masalah yang berkaitan. 1.3.2.1 Jumlah kompaun. Contoh pengiraan 1. Okey, untuk soalan yang seterusnya, contoh 1 untuk 1.3.2.1. Okey, pada awal tahun Januari 2017, Muqtadir melabur sebanyak RM10,000 dalam saham amanah di sebuah bank. Pihak bank memberi faedah keuntungan sebanyak 10% setahun bagi setiap 6 bulan. Kira jumlah wang Muqtadir pada akhir tahun 2017. Okey, kat sini kalau anda tengok, dia bagi P dia sama dengan RM10,000 P, dan dia bagi nilai R dia sebanyak 10% ataupun 0.1, dan juga dia bagi apa lagi. Okey, T dia sebabkan dia cakap ni yang ni M. Okey, M sebabkan 6 bulan sekali, jadi M dia sama dengan 2. Dan T dia adalah sama dengan 1. Sebab apa dikatakan M sama dengan 2? Sebab tempoh dalam setahun tu dikenakan kompaun adalah selama orang kata 6 bulan sekali. Bila 6 bulan sekali, dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan 12 bulan tu setiap 6 bulan sekali kita kompaunkan nilai yang dia laburkan tu. Jadi kat situ adalah 2 kali dia kena kompaun dalam masa setahun. Jadi M dia adalah bersamaan dengan 2. T dia tak beri kat sini, jadi kita anggap T dia adalah bersamaan dengan 1. Jadi kita masukkan dekat dalam formula. Okey, formula dia adalah S sama dengan P1 tambah R per M kurungan kuasa MT. Jadi kita masukkan je semua sekali. P dia bagi adalah sebanyak RM10,000. 1 tambah R dia adalah 0.1. M dia adalah 2. Okey, kurungan M dia 2, T dia 1. Jadi kat sini kita darab-darab, kita akan dapat sebanyak jumlah dia RM11,025. Okey, jelaslah cikgu harap agar anda dapat memahami untuk soalan ini. Contoh pengiraan 2. Okey, baiklah, untuk contoh yang kedua untuk 1.3.2.1 pula, diberi sekiranya Hasman melabur sebanyak RM3,250 selama 6.5 tahun di sebuah bank yang memberi kadar faedah 5.25% secara kompaun bagi setiap suku tahun. Okey, kirakan jumlah wangnya apabila pelaburan tersebut matang. Okey, jadi kat sini apa yang diberi dekat dalam soalan adalah P. Okey, nilai P adalah sebanyak 3,250. Nilai P. Lepas tu dia beri R sebanyak 5.25%. Ni R. Dan dia bagi T dia selama 6.5 tahun. Ini adalah nilai T dia. Dan lagi apa lagi? Dia bagi M. Setiap suku tahun. Kalau anda tahu, suku tahun adalah bersamaan dengan 4 bulan daripada 12 bulan. Jadi 4 bulan, setiap suku tahun maksudnya pembahagian dia adalah 4 lah. 4 daripada 12 bulan. Jadi maksudnya M dia adalah bersamaan dengan 4. Maksudnya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. 3 bulan, setiap 3 bulan sekali lah. Silap tadi cikgu cakap. Jadi maksudnya kat situ, setiap suku tahun dia 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 daripada 12 bulan suku. Jadi kat situ M sama dengan 4. Okey, lepas tu
kita kira, kita masukkan saja dekat dalam formulanya. Formulanya seperti biasa, S sama dengan P1 tambah R per M kurungan MT, kuasa MT. Okey, sama dengan P dia bagi adalah 3,250. Kita darabkan dengan 1. Lepas tu R dia adalah 0.0525 per dengan M dia adalah 4. So M dia adalah 4, T dia adalah 6.5. Jadi kat situ kalau kita masuk, kita kira dan kita akan dapat nilai akhirnya adalah RM4,561.65. Okey, jelas cikgu harap agar anda dapat memahami soalan ini. 1.3.2.2 Masa dan kadar faedah. Contoh pengiraan 1. Okey, baiklah, untuk contoh yang satu, contoh yang pertama untuk 1.3.2.2, soalannya berbunyi, John telah mendapat pinjaman sebanyak RM12,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah kompaun 3% setahun. Kirakan tempoh tahun T yang John pinjam sekiranya jumlah bayaran balik dia adalah bersamaan dengan 13,506.11 sen. Jadi dekat sini dia ada bagi apa je? Kita tengok dulu, kita sidik dulu satu persatu apa yang dia bagi. Okey, ni nilai P. Dia bagi nilai P. Jadi R pun dia ada bagi kat sini sebanyak 3%. Dan lagi dia bagi S. Okey, apa yang kita perlu buat dekat sini adalah, sebabkan dia nak cari nilai T. Okey, formula dia macam biasa kita tulis S sama dengan P1 tambah R per M kurungan M kuasa MT. Okey, so kita masukkan RM12,000. Sini S pun dia bagi, so kita masukkan 13,506.11. 1 tambah R dia dibagi adalah 0.03. M dia kita anggarkan 1 sebab dia cakap, okey, kat sini dia tak cakap nilai M tu berapa. Jadi kita anggarkan dia bayar setahun sekali lah. Dia kenakan kompaun setahun sekali. Jadi M dia sama dengan 1. So ni 1, T dia kita tak tahu berapa tahun. So yang ni kita bila pindah pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. Okey, sama dengan kita buatlah 13,506.11 kita perkan dengan RM12,000. Jadi kat sini dia jadi 1 tambah 0.03 per 1 kurungan T. Jadi dekat sini kalau anda bahagikan ini, anda akan dapat sebanyak 1.1255. Kat sini dia akan jadi 1.03 kuasa T. So apa yang kita perlu buat adalah, sebabkan dekat sini kita nak nilai T, jadi kita kena buat kaedah logaritm lah. Kat situ kita kena logkan dia. T sama dengan log 1.1255 per dengan log 1.03. Jadi kita dapat T dia adalah bersamaan dengan 4. Okey, jelaslah, cikgu harap agar anda dapat memahami soalan ini. Contoh pengiraan 2.
Baiklah, untuk contoh yang kedua pula, jikalau kita tengok soalan, Paula membuat satu pelaburan RM2,500 di dalam akaun simpanan tetap yang akan membayar faedah 2 kali setahun secara kompaun. Hitungkan tahun yang perlu disimpan untuk Paula mengeluarkan sekurang-kurangnya RM5,000 dengan kadar faedah 10% setahun. B. Kadar faedah yang Paula kena target untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya RM4,500 dalam 5 tahun. Jadi dekat sini Okey, untuk A ni, apa yang kita kena analisis adalah P dia bagi sebanyak 2,500. Lepas tu R dia bagi sebanyak 0.1 ataupun 10%. Dan apa lagi dia bagi? Dia bagi sekurang-kurangnya dia bagi M dekat soalan tadi tu. M sama dengan 2 dan dia nak sekurang-kurangnya 5,000 dalam tempoh berapa? Dia ada bagi tak berapa tahun. Okey, dia tak beritahu berapa tahun, tapi dia nak sekurang-kurangnya 5,000 yang dia boleh keluarkan lah. Jadi kat sini S adalah kena lebih besar ataupun sama dengan RM5,000. Jadi dekat sini sebab apa kena ada simbol besar ataupun sama dengan RM5,000? Sebab dia kata sekurang-kurangnya RM5,000. Jadi maksudnya kena RM5,000 atau lebih. Dia tak boleh bawah daripada RM5,000. Jadi kita kena tengok kata kebarangkalian nilai apa yang dia perlu simpan, ataupun orang kata apa, tahun berapa tahun yang dia perlu simpan. Dia soalan ni nak tahun, silap. Okey, tahun yang perlu disimpan untuk dia dapat sekurang-kurangnya RM5,000 dia dapat keluarkan. Jadi kat sini kita masukkan ke dalam formula. Formula dia S sama dengan P 1 tambah R per M kurungan kuasa MT. Tetapi dekat sini dia nak lebih besar pada RM5,000 kan. Jadi SD adalah kena maksudnya dia kena lebih besar ataupun sama dengan RM5,000. Jadi kita kena buat beginilah. 2,500 1 tambah 0.1 per dengan M dia adalah 2. Sebab tadi dia bagi tahu setiap 2 kali setahun. Jadi 2 T dia kita tak tahu. Yang ni kalau pindah pi sebelah jadi bahagi. Jadi okey, silap lagi kan, nak buat simbol lain pula kan. Okey, so ni ada 5,000 kita bahagikan dengan 2,500. Okey, dekat sini kita salin balik 1 tambah 0.1 per 2, kita kurungkan kuasa 2T. Jadi kat sini jadi 2 bersamaan dengan 1.05 kuasa 2T. Jadi dekat sini sebabkan kita nak macam kita nak dapatkan nilai T tu, jadi kita kena buat logaritm lah. Di mana kat sini 2T kena lebih besar ataupun sama dengan log 2 per dengan log 1.05. 2T sama dengan lebih besar ataupun sama dengan 14. T sama lebih besar atau sama dengan 7. Maksudnya dia kena 7 tahun dan ke atas untuk dia boleh keluarkan sekurang-kurangnya RM5,000.
Jadi itulah jawapan untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, kadar faedah yang Paula kena target untuk mengeluarkan sekurang-kurangnya RM4,500 dalam tempoh 5 tahun. Dekat sini dia bagi P dia yang asal tadi lah, P sama dengan 2,500. Lepas tu dia bagi M dia tadi sama juga 2. So T ni dia bagi kat sini adalah 5 tahun. Ni 5 tahun. S dia ni. S kena lebih besar ataupun sama dengan 4,500. So kita cari formula S sama dengan P 1 tambah R per M kuasa MT. Jadi kat sini P dia adalah 2,500, S dia adalah RM4,500. 1 tambah R dia dia bagi sebanyak berapa R? R dia tak bagi sebab dia nak kadar faedah kat sini. Dia nak kita carilah R. Lepas tu M dia 2. Lepas tu 2, T dia 5 tahun. Lepas tu yang ni kita boleh pindah pergi sebelah, jadi bahagi. Jadi kita akan dapat, okey ni maaf cikgu ada silap, dia kena lebih besar atau dia kurang ataupun sama dengan, dia kena, sebab dia nak cari sekurang-kurangnya 4,500. Jadi simbol dia kena macam ni. Formula tak apalah, formula memang kita boleh letak sama dengan lah. Jadi bila kita dah ni, dia akan jadi bila kita dah pindahkan, dia akan jadi 1.8. 1 tambah R per 2 kuasa 10. Jadi kat sini sebabkan kuasa 10, kita pindah dia jadi punca kuasa 10. 1.8. Jadi dia kena lebih besar, cikgu silap lagi simbol dia. 1 tambah R per 2. Lepas tu sini kalau kita dah buat punca kuasa 10, dia akan dapat 1.0605. 1 tambah R per 2. Jadi kita pindahkan, dia akan jadi tolak. Jadi R per 2 sama dengan lusa atau sama dengan 0.0605. R lebih besar atau sama dengan, sebab ni kita akan pindah jadi bahagi jadi darab, jadi 0.121. Maksudnya R dia kena lebih besar ataupun sama dengan 0.121. Okey, jadi cikgu harap agar anda dapat memahami soalan ini. 1.3.2.3 Nilai semasa. Nilai semasa adalah nilai prinsipal yang masih belum matang, di mana biasanya kalau prinsipal yang dah matang, dia adalah telah menepati tahun yang telah ditetapkan dekat dalam pengiraan pinjaman ataupun apa sajalah yang kita buat loan apa-apa kan. Jadi kat situ untuk nilai semasa ni adalah nilai prinsipal yang belum matang. Jadi kita perlu lihat melalui gambar rajah di bawah ini. Okey, baiklah. Jikalau anda lihat, untuk yang mula-mula sekali adalah simpanan ataupun pinjaman prinsipal, di mana jikalau anda lihat jurang pemisahnya adalah dengan nilai depan S ataupun jumlah compound. Dekat sini kalau anda lihat prinsipal tu adalah nilai yang asal dia ataupun simpanan dan pinjaman yang asal dia, dan nilai S adalah jumlah nilai S ataupun nilai depan adalah jumlah compound, di mana nilai yang muka depan, nilai yang hadapan lah. Dan kalau anda lihat tempoh masa dan nilai semasa adalah berada di tengah-tengah. Bermaksud
contohlah simpanan ataupun pinjaman anda tu adalah 5 tahun. Tetapi dalam tempoh 2 atau 3 tahun tu, nilai untuk prinsipal yang belum matang lagi adalah dipanggil nilai semasa, kerana dia belum matang untuk tempoh 5 tahun tu. Itu salah satu contohnya lah. Kerana di sini nilai semasa ni kita kena tahu adalah nilai prinsipal, tetapi dia masih belum matang. Contoh pengiraan 1. Okey, untuk contoh 1 untuk 1.3.2.3, dekat sini dia beri soalan seorang pekerja telah membuat simpanan sebanyak RM1,000 dalam tempoh 18 bulan dengan kadar faedah 4% setahun secara kompaun bagi setiap suku tahun. Kirakan nilai semasa bagi 1, 3 bulan dan 2 adalah setahun. Jadi kat sini, okey, tak apa, mula-mula sekali kita gariskan dululah key point dia. Okey, P dia adalah bersamaan dengan 1000 dan R dia bagi 4%. M dia setiap suku tahun, jadi M dia adalah bersamaan dengan 4. Dan apa lagi dia bagi? Okey, kalau ikut T, kita kena tengok dekat soalan pertama ni ataupun yang kedua ni. Jadi cikgu ambil okey, untuk yang 3 bulan ni, T dia bersamaan dengan 1/4. Sebab apa 1/4? Sebabnya 3 bulan daripada 12 bulan mewakili 1/4. Jadi kat situ T adalah bersamaan dengan 1/4. Jadi kita masukkan dekat dalam formula S sama dengan P 1 tambah R per M kuasa M T. Kita masukkan P dia tadi berapa? P dia adalah bersamaan dengan RM1,000. 1 tambah R dia beri tadi adalah bersamaan dengan 0.04. M dia adalah suku tahun, jadi 4 per dengan MT. Maksudnya M dia tadi 4, T dia ada 1/4. Jadi kat sini kalau kita darab, kita tambah dan darab, kita akan dapat RM1,010. Okey, jelas cikgu harap agar anda dapat memahaminya. Okey, untuk soalan yang 2 Roman, dia bagi T dia adalah bersamaan dengan 1 tahun. So ni adalah T dia lah. So kita cari, masukkan dalam formula S sama dengan P 1 tambah R per M kuasa MT. Jadi P dia tadi dia bagi adalah RM1,000. Kita masukkan 1 tambah R dia adalah 0.04, M dia adalah 4 dan MT kan 4, T dia 1. Jadi kita darab dan tambah, kita akan dapat RM1,040.60. Okey, jelas cikgu harap agar anda dapat memahami penerangan ini. Contoh pengiraan 2. Okey, baiklah, untuk contoh kedua 1.3.2.3, soalannya berbunyi seorang pengusaha kedai runcit telah membeli barangan berjumlah RM1,500. Pekedai itu telah membuat bayaran awal sebanyak RM500 dan RM500 selepas 6 bulan. Jika kadar faedah dikenakan sebanyak 18% setahun secara kompaun 12 kali setahun bagi baki akhir pinjaman, kirakan bayaran akhir yang perlu dibayar dalam tempoh 1 tahun. Jadi kat sini kan, okey, beberapa key point yang dibagi. Okey, dia
ada membeli barangan menjumlah RM1,500. Dia buat bayaran awal RM500, macam deposit, ataupun kita kata bukan deposit lah, dia bayar dulu RM500, 500 6 bulan. Selepas itu kadar faedah sebanyak 18% setahun, dikompaundkan sebanyak 12 kali. Okey. Berapa jumlah yang perlu dibayar dalam tempoh setahun. Okey, baiklah, dekat sini mula-mula sekali kita tengok bayaran pertama dia. Bayaran pertama ni adalah bersamaan dengan RM1,500. Kita tolakkan dengan RM500. Kita dapat sebanyak RM1,000. Itu adalah bayaran yang pertama. Lepas tu lepas compound untuk 6 bulan yang pertama, compound 6 bulan 1, cikgu tulis 1 je lah. Okey, kita masukkan dekat dalam formula je yang ni. Jadi S sama dengan 1,000 1 tambah 0.18, iaitu dia punya R, dan M dia adalah bersamaan dengan 12. Dia beritahu 12 kali compound, dan MT. Okey, M dia adalah bersamaan dengan 12 bulan, dan T dia adalah bersamaan dengan apa? 1/2. Sebab apa 1/2? Sebab kita nak cari nilai compound untuk 6 bulan yang pertama. Sebab kat sini dia beritahu dia bayar 500. Okey, jadi kita nak cari nilai dia. Sebabkan orang kata apa? Kita nak cari dalam tempoh 6 bulan. Jadi kita kena jadikan dia T dia adalah setengah lah. Lepas tu kita tulis macam biasa, S sama dengan 1,093.44 sen. Ini adalah nilai akhir yang akan anda dapat lah untuk compound 6 bulan yang pertama. Jadi selepas 6 bulan tu, okey, yang ni yang ketiga. Bayaran selepas 6 bulan, di mana dia ada bayar RM500. Jadi kat situ kita buat 1,093.44 sen. Kita tolakkan dengan 500. Kita dapat nilainya adalah 593.44 sen. Jadi yang ni adalah selepas bayaran lah. P yang tinggal, kata prinsipal yang tinggal selepas bayaran. Jadi yang keempat, compound untuk 6 bulan kedua. Kat sini kan sebab okey, mula-mula dia dah bayar 500. Lepas tu kita compoundkan untuk 6 bulan yang pertama. Sebab dalam tempoh 6 bulan tu dia ada nak bayar 500 kan. Jadi lepas dia dah bayar 500, kita nak compoundkan lah untuk 6 bulan yang kedua. Sebab kita dah tolak daripada jumlah yang dia dah bayar RM500 tu. Jadi kita compoundkan sebanyak mana yang tinggal saja. S sama dengan RM593.44. Okey, kita darabkan dengan 1 tambah 0.18 per dengan 12, dan T dia adalah sama dengan 6 juga.
Dan nilai akhir dia kalau kita darabkan dan tambah, kita akan dapat sebanyak RM648.90. Okey, jelas Cikgu harap agar anda dapat memahami soalan ini. 1.3.2.4 kadar berkesan, iaitu kadar faedah efektif. Okey, kadar berkesan adalah bersamaan dengan kadar sebenar. Kadar nominal pula adalah bersamaan dengan kadar yang dinyatakan. Okey, macam mana kita nak kena pasti apakah yang dimaksudkan dengan apa yang dinyatakan ini? Baiklah, kita akan lihat di dalam contoh-contoh yang cikgu akan terangkan sebentar lagi. Contoh pengiraan 1. Okey, baiklah, untuk soalan contoh 1 untuk 1.3.2.4, kita nak cari kadar berkesan ataupun kadar faedah efektif. Soalannya berbunyi, andaikan RM1,000 disimpan dalam akaun yang membayar faedah pada kadar 4% dikompangkan setiap suku tahun, berapakah kadar berkesan simpanan tersebut? Kat sini dia ada bagi RM1,000 disimpan. Ni adalah P dia lah. Yang ni adalah R dia, 4%. Dan dia kata setiap suku tahun adalah M sama dengan 4. Okey, berapa kadar berkesan? Jadi untuk yang ni, kita nak tengok formula untuk kadar faedah berkesan ni. Formulanya adalah berbunyi RI sama dengan 1 tambah R per M kuasa MT tolak 1. Okey, ni adalah formula dia lah. Dan kita masukkan dekat dalam formula. RI sama dengan 1 tambah R dia dibagi 0.04 per dengan M dia adalah 4. Kuasa M dia 4. T kita anggarkan dalam tempoh setahun dan tolak 1. Akhir sekali kita akan dapat sebanyak RI dia adalah bersamaan dengan 0.0406 ataupun 4.06%. Okey, jelas cikgu harap agar anda dapat memahami penerangan ini. Anda dikehendaki menjawab soalan-soalan yang terdapat di dalam modul untuk bab 1.3 faedah kompaun. Kita akan membincangkannya pada next class. Selamat mencuba semua.